Baik, kita dah bercakap dengan ini isu guru lah kan. Sekarang ni kan mendidik anak bangsa ni kita masih memerlukan lagi lebih ramai yang tampil untuk jadi guru. Betul. Apatah lagi pada Ahad lepas satu pengumuman sidang media khas oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berkaitan dengan pengambilan guru secara besar-besaran akan diambil secara one off ini. Untuk itu kita di MNSI pada pagi ini akan berbicara mengenai apa sebenarnya inisiatif ini yang ingin dibawakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Bersama dengan kita secara panggilan video adalah Dr. Ahmad Rafi Cik Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Perjalanan Malaysia, Pembangunan Profesionalisme Keguruan. Sama kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Terima kasih Benjamin. Ya, Doktor sihat? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah sihat. Baik, terima kasih dengan sudi bersama dengan Doktor. Mungkin yang pertamanya berkaitan dengan pengumuman sidang media khas tersebut. Doktor boleh huraikan berkaitan dengan pengambilan secara one off ini. Kita nampak bilangannya pun ramai Doktor, 18,702 yang akan diambil. Mungkin boleh terangkan dengan lebih lanjut, silakan. Ya, betul. Kali ini pengambilan ni sedikit berbeza lah daripada amalan kita sebelum-sebelum ini. Pertamanya, ambilan tu memang agak besar, seramai 18,702 orang pegawai Perkhidmatan Pendidikan grade DG 41 yang akan diambil untuk mengisi kekosongan guru lah. Kali ini dia bersifat one off, dia sekali saja kita ambil untuk exercise ini, di mana dia sebahagian daripada usaha kita untuk menyambut pelan pemulihan negara yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi kita ada dua tujuan utama lah. Yang pertamanya untuk mengisi kekosongan. Baik. Menekan peluang pekerjaan kepada graduan kita yang masih belum mendapat pekerjaan. Jadi kali ini dia sedikit berbeza, satu exercise yang agak besar lah. Dan antara sebab kita perlu lakukan ini adalah untuk memastikan guru-guru kita cukup bilangannya di sekolah untuk mendidik anak-anak kita lah. Dan juga untuk menangani lah beberapa isu kita hadapi seperti mana yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan maklumkan pada hari Ahad lepas. Ada beberapa negeri yang agak kritikal, begitu ramai yang diperlukan macam di Johor, Selangor, Sabah dan Sarawak. Kan negeri-negeri lain pun ada juga kekurangan, tapi yang ni yang disebut tu yang kritikal lah. Doktor melihat kepada pengumuman pendidikan, mungkin kami sangat tertarik sebenarnya dengan perkataan one off tersebut, ambilan secara one off secara besar-besaran ini, secara khas juga. Mungkin apa perbezaan ambilan kali ini dengan ambilan yang biasa dilakukan oleh pihak kementerian, Doktor? Baik, selalunya kalau ambilan guru ni kita buat berdasarkan sepanjang tahun. Dia ada tempoh-tempoh tertentu dan biasanya bilangannya tak ramai. Kita menggantikan guru yang bersara ataupun pembukaan sekolah yang baru yang memerlukan guru. So kita buat ambilan tu dalam 45,000 sahajalah dalam setiap tahun, dia tak ramai. Namun begitu untuk kali ini kita melihat secara keseluruhan dan hasil usaha perancangan strategi kita, kerjasama strategi antara PTM bersama dengan pihak berkuasa melantik iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan ataupun SPP, dan juga dengan kelulusan pihak JPA untuk mengisi waran-waran kelewatan, maka kita boleh ada satu exercise yang lebih menyeluruh, yang komprehensif, yang dapat menangani beberapa perkara lah. Dua yang paling besar yang kita dapat tangani dengan exercise ini adalah untuk memenuhi bekalan bilangan guru yang mencukupi, di mana kita dapati di IPG sebagai contoh yang secara tradisinya graduan pada Institut Pendidikan Guru Malaysia ataupun IPG ini akan ditempatkan ke sekolah rendah. Dan keluaran untuk tahun ini lebih kecil lah daripada keperluan kita, so kita kena ganti. Begitu juga perkara yang kedua yang selalu juga menjadi cabaran kepada kami di KPM ini adalah tentang ketidakpadanan option mata pelajaran. Kita tahu cikgu kita dia kena match dengan subjek yang dia nak mengajar kan, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, dekat Islam dan sebagainya. So apabila ada pergerakan yang bersara, yang naik pangkat dan sebagainya, maka kita kena gantikan dengan subjek yang sama. So ini juga satu cabaran yang besar kerana kita tahu guru kita ramai, 430,000 guru. Jadi ini satu usaha yang agak besar dan insyaAllah dengan kerjasama KPM bersama dengan pihak JPA dan SPP, insyaAllah kita dapat tanganilah isu yang ada pada hari ini, dan insyaAllah kita
jangkakan sehingga akhir tahun ini kita dapat penuhi keperluan-keperluan ini. Ya, dan Doktor pastinya antara yang kerap ditanyakan jugalah berkaitan dengan siapa yang layak memohon pada ambilan kali ini. Sebab ini secara one-off, ambilan yang dengan teknik yang sedikit berbeza daripada sebelumnya. Adakah graduan yang tidak punya ijazah dalam pendidikan boleh turut memohon, Doktor? Ini antara soalan yang nampak ramai orang tertanya-tanya. Betul. Pertama sekali, sebelum saya pergi kepada itu, saya nak jelaskan juga yang masih nampak kekeliruan tentang siapakah yang boleh masuk dan siapakah yang menawarkan tempat ini. Okay. Untuk makluman kita bersamalah, pihak berkuasa melantik adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, satu badan bebas yang berasingan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi dari segi melantik guru, memilih, mengapis, bertemu juga dan seterusnya melantik mereka adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. So, bila Suruhanjaya dilantik akan hantar KTM, maka KTM lah Kementerian Pendidikan, kami akan dapatkan mereka ke sekolah-sekolah. Yeah. Jadi untuk menjadi guru ni kita tahu perlu syaratnya, salah satunya adalah mesti mempunyai kelulusan ikhtisas. Yeah. Ikhtisas ni adalah kalau di universiti awam akan disebut sebagai sarjana muda subjek tertentu dengan pendidikan. Yeah. Ataupun dia ada sarjana muda yang umum, dia ditambah dengan diploma pendidikan. Ataupun di IPG, dia memang latihan keguruan. Jadi dia ada sarjana muda dengan pendidikan ataupun perguruan. So yang itu jelas. Kalau yang ada ikhtisas ini merupakan keutamaan untuk ikhtisas kita pada kali ini. Kerana mereka yang telah ada ijazah secara ikhtisas ini, mereka telah pun memohon dan berada dalam pangkalan data ataupun database di SPP, ataupun MySPP. Yeah. So mereka ini merupakan keutamaan kita lah untuk graduan-graduan yang memang dilatih untuk menjadi guru. Yeah. Seterusnya yang ada juga bidang-bidang subjek tertentu di mana calon-calon graduan yang ada pendidikan ni tak dapat peduli. Ada bidang-bidang kritikal lah, contohnya yang kita agak kurang macam bahasa Inggeris. So ini kita akan memberi peluang pada graduan-graduan yang belum ada ikhtisas ini untuk memohon dan ditapis, dan sekiranya berjaya, mereka ini akan mengikuti juga latihan dalam untuk mendapatkan ikhtisas ini, diploma lah. Dapat diploma pendidikan dan seterusnya akan dilanjut. Jadi peluangnya adalah untuk kedua-duanya. Ya, sangat menarik sebab ianya membuka juga peluang kepada graduan-graduan lain, tapi ada juga persoalan daripada graduan-graduan yang ada ikhtisas daripada pendidikan ni, Doktor, berkaitan dengan option yang berbeza. Sebab saya perasan tadi ada keperluan daripada beberapa mata pelajaran sahaja. Bagaimana mereka yang tiada di dalam keperluan tersebut? Adakah mereka juga berpeluang, Doktor? Ya, betul. Untuk exercise kali ini, antara perbezaan yang kita perkenalkan adalah tentang penggunaan kluster mata pelajaran. Kluster mata pelajaran ini dia lebih bersifat fleksibel, lebih luas lah untuk kita memilih calon-calon. Dalam amalan biasa sebelum ini kita melihat kepada option yang utama seorang itu. Sebagai contoh, kalaulah seorang guru biasanya dia dilatih, dia dengan option pilihan pertamanya katalah guru bahasa Melayu. Dia ada second option, pilihan kedua di mana mungkin sejarah atau geografi dan juga bidang-bidang yang lain yang boleh mengajar. Tapi apabila biasanya untuk pengambilan kita melihat yang pertama sahaja. So, untuk exercise kali ini kita kelompokkan dalam kluster-kluster yang lebih fleksibel. Jadi katalah graduan tersebut dalam bidang kimia atau fizik, dia akan termasuk dalam kelompok yang mana apabila ditemuduga sekiranya semua syarat-syarat berkaitan dengan keguruan itu dia telah penuhi, subjek ataupun bidang konten itu kita akan letakkan di dalam bidang sains. Maka dia boleh mengajar juga subjek sains teras ataupun kimia, juga matematik, yang mana dalam kelompok yang sama. So, ini akan memudahkan kita untuk memberi ruang yang lebih kepada graduan-graduan ini untuk ditempatkan ke sekolah, insyaAllah. Dan ini semua tertakluk kepada lulusan pihak kuasa melantik iaitu SPP. Ya, menarik juga supaya mereka juga ada peluang untuk dilantik. Doktor, mungkin yang paling penting pada ketika ini adalah proses permohonan untuk ambilan khas ini. Mungkin Doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut. Sekali lagi silakan.
Baik, untuk proses permohonan nanti, yang pertama seperti mana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan, kita kena tunggu iklan lah. InsyaAllah iklan akan dikeluarkan oleh pihak SPP mulai 7 Julai. Yang telah sedia maklum, so tunggulah untuk iklan. So dalam iklan berkenaan akan dinyatakan dengan detail proses-proses bagaimana ini akan berlaku. So nombor satu adalah iklan. Apabila iklan itu dikeluarkan, dia akan nyatakan bagaimana nak mendaftar dalam portal SPP, IPG dan sebagainya. Akan ada URL-nya, kita boleh masuk dan daftar secara online. Jadi apabila dia mendaftar, kita akan buat tapisan yang pertama. Tapisan dan semakkan permohonan ini akan melihat kepada dokumen lah, kelayakan, serta bidang yang harus mereka ada dalam, adakah dia match dengan bidang yang kami perlukan di KPM buat masa ini. Itu yang terusnya, lepas tapisan itu, bagi calon-calon yang belum ada ijazah ikhtisas, mereka akan melalui apa yang kita panggil ujian kelayakan calon guru ataupun UKCG. Yang tiada di sana, UKCG ini merupakan satu ujian psikometrik secara dalam talian yang digunakan oleh IPG di KPM untuk menyaring calon-calon yang memohon latihan keguruan di IPG. So hanya calon yang lulus tapisan UKCG ini yang kita akan pertimbangkan untuk mengikuti saringan seterusnya. So, kalau yang layak melepasi UKCG ini, pihak SPP akan panggil untuk sesi temu duga. Dan ini memandangkan dalam keadaan kita sekarang dengan PKP ini, temu duga juga akan dijalankan secara dalam talian panel. Dan ini akan melibatkan ramai lah. Biasanya temu duga kita tak ramai, tapi kerana exercise dia besar kan, pihak kami akan membantulah pihak SPP dari segi logistiknya, dari segi kemudahan tempat, dari segi panel penemu duga juga, supaya kita boleh memberi akses kepada lebih ramai calon untuk mengikuti temu duga. Dan sekiranya berjaya dalam temu duga, mereka akan mendapat keputusan menerusi portal SPP dan seterusnya akan diserah kepada KPM untuk ditempatkan. Dan seperti mana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri dalam perancangan kita, mereka akan mula ditempatkan secara berperingkat mulai Oktober 2021. Alang-alang doktor dah bercerita mengenai penempatan ini. Mungkin terakhir doktor boleh terangkan mengenai bagaimana status penempatan itu diterapkan. Adakah ada peluang calon-calon ni memohon atau akan diberikan oleh pihak KPM sendiri, doktor? Silakan. Ini satu soalan yang menarik. Pertama sekali, kalau kita balik kepada asas yang paling besar kenapa kita melakukan pengambilan secara besar-besaran ini adalah untuk memenuhi keperluan. So kita lihat di manakah anak-anak kita di sekolah memerlukan guru. Itu nombor satu. Kita utamakan bagaimana guru yang kita hantar akan dapat memenuhi keperluan, mengikut option dan juga di tempat-tempat yang amat memerlukan guru. Jadi yang itu keutamaan. Namun begitu, kita juga akan melihat dari segi aspek kebajikan calon lah. Sebenarnya kita akan menempatkan mereka yang paling mudah di negeri masing-masing. Sebab hampir semua negeri kita akan tempatkan. Cuma ada beberapa negeri yang lebih tinggi keperluannya, kita lebih ramai lah kita akan hantar ke negeri-negeri berkenaan. Namun sebagai guru dan juga sebagai penjawat awam, kita sentiasa bersedia ditempatkan di mana-mana sahaja untuk mencurah bakti menunaikan apa yang telah diamanahkan kepada kita. Jadi calon-calon ini nanti saya yakin semasa temu duga tentulah akan ditanyakan boleh tak dihantar ke mana-mana. Biasanya dia akan menjawab, yalah boleh saja kan. Betul. Ini kita haraplah calon-calon guru, bakal guru yang akan menyertai perkhidmatan pendidikan ini akan berjiwa guru lah dan bersedia untuk ditempatkan ke mana-mana untuk memenuhi keperluan negara. InsyaAllah itu antara yang boleh diambil juga oleh calon-calon dan juga sekiranya mereka berjaya untuk melepasi segala proses. Doktor, terima kasih banyak. InsyaAllah nanti kita akan berkongsi lagi banyak berkaitan dengan perkara ini. Ini untuk pengetahuan dan panduan semualah. Dr. Ahmad Rafi Cik Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Perjalanan Malaysia Pembangunan Profesionalisme Keguruan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Banyak sekali yang dikongsikan, tapi apapun iklan akan mula dikeluarkan 7 Julai nanti. Sebenarnya kalau ikutkan jumlahnya banyak. Ramai. Ramai. 18,702.
Kalau ini sekiranya ada mempunyai kriteria kan, syarat-syarat kelayakan yang diberitahu tadi. Jadi mungkin boleh, kalau apatah lagi kalian mempunyai semangat untuk mendidik anak bangsa. Guru sekarang ni antara saya rasa profesion yang mencabar. Setujulah. Kan? Apatah lagi dalam keadaan COVID pandemik ini kan. Saya rasa itu memang sangat-sangat mencabar. Mereka perlu mempelbagaikan lagi kan konsep pengajaran tu. Kreativiti, inovasi dan sebagainya sangat-sangat diperlukan ketika ini. Bagi saya dalam kelas pun dah susah, apatah lagi dengan dalam talian ini dan sekarang ni apa pun nanti dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan perkara ini.